Okey, Assalamualaikum pelajar-pelajar Ustazah. Selamat pagi. Okey, kita mulakan kita dengan baca doa dulu sebelum kita mulakan sesi kelas. Okey, baca doa ya. Amin. Tadi saya tengok, Ustazah pandang je. Saya tengok je pelajar-pelajar Ustazah yang mana tak fokus baca doa tu ya. Okey, sebelum tu Ustazah nak bagi tahu, sebelum kita mulakan sesi pembelajaran, kita harus khusyuk membaca doa agar kita minta agar Allah permudahkan kita dalam sesi pembelajaran, memberi kita kuat ingatan. Apa yang Ustazah bagi work dekat rumah, awak buat dengan ingatan yang paling awak kuat. Ingat apa Ustazah ajar. Okey, sesi pembelajaran kita hari ini adalah, okey, Ustazah ada bawa satu naskah Al-Quran. Okey, Ustazah nak tanya, siapa sini? Apa yang awak pandang Al-Quran ni, awak akan ingat apa? Okey, saya mulakan dengan Haziq. Okey, Haziq, apa awak tengok? Tengok pada Al-Quran ni, awak pandang ni, awak ingat apa? Ingat pahala. Hana, ingat apa? Ingat pahala. Okey, Ustazah nak terangkan. Okey, kita tengok Quran, kita tengok je kita dah dapat pahala. Apatah lagi kalau kita baca, kan? Okey, hari ini ni Al-Quran. Al-Quran yang memberi kepada hamba Allah manfaat dan memberi semua apa yang kita tidak tahu, apa yang kita mencari jawapan, semuanya ada dalam naskah Al-Quran yang ditulis, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Okey, tajuk kita pada hari ini iaitu akidah beriman kepada Allah. Okey, pandai semua anak-anak ustazah ni, anak-anak murid ustazah. Okey, di sini kita letak tepi dulu naskah Al-Quran. Kita akan belajar tentang maksud kesan orang beriman, tentang kesan orang beriman, hukum iman. Kita akan belajar satu persatu dan Ustazah akan memberi penerangan agar awak semua dapat faham dengan apa yang Ustazah terangkan. Apa yang Ustazah mahu agar awak semua dapat faham dengan apa yang Ustazah terangkan. Apa yang Ustazah mahukan adik-adik, anak-anak Ustazah semua ni, pelajar-pelajar Ustazah yang dikasihi dan disayangi semua, Ustazah minta awak beri perhatian. Apa yang awak tak faham, awak tanya Ustazah. Jangan tanya kawan. Ustazah ada dalam kelas ni, awak tanya Ustazah. Apa yang tak faham, tanya Ustazah. Okey, kita belajar sama-sama agar semua faham. Okey, inilah yang terbaik pelajar Ustazah. Okey, kita mulakan sesi akidah beriman kepada Allah. Okey, yang kat belakang tu sila beri perhatian kepada Ustazah. Ustazah nak mulakan. Kita kan masih bersemangat, baru je lepas rehat, makan-makan. So, kita mulakan dengan pelajaran. Selepas belajar, semua dah sihat kan? Semua dah aktif semua. Baru pukul 11. Baru pukul 11:10. Kita bersemangat, okey, pelajar-pelajar Ustazah semua, okey? Okey, pada mula first kali, marilah kita menasyid. Siapa yang suka nasyid? Okey, Ustazah pun suka nasyid. Okey, jom kita mula. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita bernasyid. Itu nasyid la ilaha illallah, iaitu kita tanda kita ingat Allah, kita ingat Rasul kita. Okey, semua pelajar-pelajar, kita bersemangat, kita belajar pada hari ini, iaitu pendidikan Islam. Okey, jom. Yang pertama, saya akan memperkenalkan step-step untuk kita mulakan pembelajaran hari ini, iaitu kita mulakan kepada objektif pembelajaran. Objektif pembelajaran kita hari ini iaitu menyatakan maksud iman, menyatakan maksud beriman kepada Allah,
menyenaraikan 5 rukun iman. Okey. Menyenaraikan apa tu? Menyenaraikan ciri orang beriman. Kita menyenaraikan ciri orang beriman. Okey, yang kelima, menyenaraikan 4 kesan orang beriman. Kita mencari 4 kesan orang yang beriman. Di sini ni ada ni pelajar-pelajar ustazah ni, ustazah tengok ni ada. Okey. Yang terakhir, selepas sesi pembelajaran kita yang terakhir, ustazah ada kuis. Ustazah ada buat soalan untuk semua pelajar-pelajar ustazah untuk mengingati awak semua ni memberi perhatian tak kepada ustazah sesi pembelajaran ustazah. Ustazah akan tanya satu persatu ya. Okey, yang last sekali, latihan pengukuhan. Okey, latihan pengukuhan ni ustazah buat 3 sahaja soalan. 3 sahaja soalan. Iaitu soalan kuis. Latihan pengukuhan ni ustazah buat 3 sahaja soalan. 3 sahaja soalan. Iaitu soalan kuis. Okey, yang pertama. Yang pertama apa? Yang pertama kita masuk kepada menyenaraikan maksud iman. Maksud iman ni pelajar-pelajar ustazah iaitu dari segi istilah iaitu membenarkan. Dari segi bahasa iaitu membenarkan dengan hati, membenarkan dengan lisan, membenarkan dengan anggota badan. Dengan membenarkan iaitu membenarkan dengan lisan. Membenar dengan lisan iaitu kita yang bernasyid tadi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Membenarkan dengan lisan itu semua pelajar-pelajar ustazah. Itu kita tanda kita mengucap kepada Allah. Kita ingat itu Allah. Itu adalah maksud membenarkan dengan lisan. Okey. Itu adalah itu adalah maksud ataupun istilah membenarkan. Okey. Yang kedua, pelajar-pelajar ustazah nak kena ni dengar beri perhatian kepada ustazah mengajar ya anak-anak saya, iaitu menyatakan maksud iman. Okey, menyatakan maksud iman ni pelajar-pelajar ustazah sekalian, iaitu ni nampak tak siapa yang saya tulis ni saya tulis lengkap semua untuk pelajar-pelajar ustazah untuk faham dengan teliti. Okey, kita pergi yang pada pertama iaitu maksud iman. Maksud iman iaitu membenarkan dengan hati bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pencipta, Pemilik dan Pentadbir alam ini, dan hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang berhak disembah. Yang berhak disembah ini yang bermaksud iaitu tiada Tuhan lain melainkan Allah. Pelajar-pelajar ustazah semua ingat tak tentang cerita Bilal bin Rabah, iaitu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia disiksa, dihentak dengan batu yang besar tanpa berbaju, dijemur di tengah panas. Bilal bin Rabah tetap menyembah Allah dan beliau berkata, tiada Tuhan melainkan Allah yang patut aku disembah. Itulah Bilal bin Rabah. Kita perlu ambil pengajaran tentang kisah Bilal bin Rabah tentang iaitu tentang dia bersembah Allah betul-betul, dia taat kepada Allah. Okey, itulah satu cerita tentang Bilal bin Rabah yang ustazah ambil supaya pelajar-pelajar ustazah semua faham dengan mendalam, supaya ingat tentang cerita ini dan ingat tentang beriman. Okey, kita masuk pada tajuk yang kedua. Kita masuk pada tajuk kedua iaitu menyatakan maksud beriman kepada Allah. Maksud beriman kepada Allah. Okey. Kita masuk tajuk yang seterusnya iaitu iaitu terjemahan. Dan ingatlah bagi Allah Subhanahu Wa Taala jualah kuasa
pencipta langit dan bumi serta beriman kepada Allah. Di sini Ustazah ambil daripada surah Al-Maidah ayat yang kelima, iaitu yang berbunyi dan ingatlah bagi Allah jualah kuasa pemerintah langit dan bumi serta segala yang ada di atas bumi ini. Dia yang menjadikan apa-apa yang dikehendakinya, dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa terhadap sesuatu. Segala yang terjadi, segala yang awak nampak, yang pelajar-pelajar Ustazah nampak ni, langit, bumi, Ustazah dan awak semua ni, semuanya dicipta oleh Allah dan segalanya milik Allah. Segalanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah jugalah yang berkuasa menguasai langit dan bumi. Sebab dia yang pencipta, dia sang pencipta, dia yang maha segala-galanya. So, kita kena ingat Allah adalah satu-satunya Allah yang patut kita sembah. Okey, seterusnya. Okey, kita masuk kepada tajuk iaitu seterusnya tajuk rukun iman. Okey, rukun iman. Tengok sini semua pelajar ya. Rukun iman kita dalam Islam kita ada 6 yang wajib kita tahu dan wajib kita ikut. Okey, yang pertama beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Okey, nombor 2 beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat. Okey, yang ketiga beriman kepada kitab. Beriman kepada kitab. Okey, beriman kepada kitab antaranya salah satu iaitu Al-Quran. Semua adik-adik dah baca kan Al-Quran hari ini kan? Okey, bagus. Lepas tu seterusnya beriman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul. Okey, beriman kepada Rasul antaranya kita selalu berzikir kepada Rasul untuk mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Yang seterusnya rukun yang kelima iaitu beriman kepada hari kiamat. Beriman kepada hari kiamat. Okey, beriman kepada hari kiamat iaitu bermaksud kita percaya bahawa hari kiamat itu ada dan pasti. Cuma kita tak tahu pada tahun bila dan tarikhnya bila berlaku. Tapi Allah menjanjikan, Allah cakap hari kiamat ada pada hari Jumaat. Faham adik-adik semua? Faham. Semangat? Semangat. Tak dengar, Ustazah tak dengar. Semangat? Semangat. Okey, seterusnya yang terakhir iaitu beriman kepada qada dan qadar. Iaitu kita beriman kepada qada dan qadar. Untuk kita beriman dengan semua rukun-rukun iman, 6 perkara rukun iman yang wajib kita ikut dan wajib kita percaya. Jika kita tidak percaya pada rukun iman yang semua ni 6 perkara kita tak percaya, maka terbatallah iman kita. Okey, faham semua adik-adik? Faham. Okey, itu saja daripada Ustazah. Seterusnya kita masuk kepada tajuk yang seterusnya, iaitu ciri-ciri orang beriman dan kesannya. Okey, kita tengok ya. Takut kepada Allah. Kita tengok kesan dia. Para pelajar-pelajar Ustazah, sila beri tumpuan, fokus elok-elok ya. Okey, kesannya iaitu menjauhi perkara mungkar. Iaitu perkara mungkar, perkara-perkara yang boleh mendatangkan dosa-dosa besar. Okey, yang pertama, takut kepada Allah. Takut kepada Allah kerana balasan Allah itu pasti kepada sesiapa yang melakukan dosa. Okey, nombor 2 iaitu bertaubat kepada Allah atas dosa yang dilakukan. Apa dosa yang dilakukan oleh Ustazah, oleh orang lain, oleh pelajar-pelajar Ustazah, harus bertaubat. Perlu bertaubat agar Allah terima taubat kita dan Allah hapuskan dosa-dosa yang kita lakukan sebelum ini dengan syarat kita bertaubat kepada pelajar-pelajar Ustazah. Okey. Seterusnya kita masuk yang kedua. Contoh yang kedua iaitu menjauhi mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala.
dalam berdoa. Mengesakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok kesannya. Kesannya iaitu yakin kepada kekuasaan Allah, iaitu bertawakal dan dengan sepenuhnya, bertawakal dengan yakin kepada Allah dengan adanya kita yakin kepada Allah supaya yakin dengan Allah kerana Allah yang memberi kepada kita kebaikan, memberi kepada kita petunjuk, hidayah dan segala rezeki pada hari ini. Rezeki bukan kepada hanya kepada duit, bukan pelajar-pelajar ustazah. Rezeki kita datang sekolah, kita belajar, itu adalah satu rezeki. Rezeki kita Allah bagi sihat tubuh badan adalah satu rezeki juga. So apabila Allah bagi sihat tubuh badan kita, kita perlu melakukan apa? Melakukan apa yang disuruh oleh Allah dan tinggal apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga iaitu cinta mutlak kepada Allah, takut dan patuh pada perintah Allah. Cinta mutlak, cinta yang tidak terbelah bagi kepada Allah SWT. Hanya nombor satu kita, cinta kita kepada Allah SWT. Cinta yang tidak pernah disakiti, yang tidak pernah didustai, yang tidak pernah tipu akan diri kita. Kita perlu cinta kepada Allah SWT dan Allah akan cinta kita balik pada cinta kita pada Allah. Allah akan cinta kita balik. Macam tu. Okey, seterusnya iaitu dengan cinta kita kepada Allah dan kita sanggup berkorban demi agama Allah, seperti kisah Bilal bin Rabah sanggup berjuang dalam agama Allah. Lepas tu satu kisah iaitu semasa perang Uhud. Semasa perang Uhud iaitu sanggup berperang demi agama Allah dan mereka mati syahid. Allah menjanjikan syurga buat pejuang agama Allah ini. Okey, buat pejuang agama Allah ini. Okey, itu saja daripada Ustazah. Okey, seterusnya Ustazah ada satu kuis. Ada 3 kuis soalan yang Ustazah telah buat siap-siap. So, Ustazah harap semua boleh beri jawapan dengan betul. Okey, yang pertama, soalan kuis yang pertama iaitu maksud memberikan dengan hati dan mengaku dengan lisan. Mengaku dengan lisan, beramal dengan anggota badan. Jawapan dia A adalah akidah, B adalah amal. Okey, Ustazah nak pilih ketua kelas. Okey, ketua kelas apa jawapan dia? Okey, betul, amal. Okey, betul lah jawapan dia amal. Jawapan dia akidah. Betul, jawapan dia akidah. Iaitu dengan akidah kita dapat beramal dengan hati, dengan lisan dan anggota badan. Okey. Nombor dua iaitu mengajak manusia mentaati dan berfikir tentang ciptaan Allah Subhanahu Taala. Nombor 1 A adalah kitab, B adalah Al-Quran. Okey, ramai-ramai kita melakukan beramal dengan hati, dengan lisan dan anggota badan. Okey. Nombor dua iaitu mengajak manusia mentaati dan berfikir tentang ciptaan Allah Subhanahu Taala. Nombor 1 A adalah kitab, B adalah Al-Quran. Okey, ramai-ramai kita jawab ya. Apa dia? Okey, betul. Betul, jawapannya Al-Quran. Kita berfikir apa yang Allah ciptakan. Iaitu antaranya di sini jawapan dia Al-Quran yang diturunkan kepada kita untuk kita mengetahui semua isi-isi jawapan sudah pun tertulis dalam Al-Quran. Okey, nombor 3. Kuis
last sekali pada hari ini, pembelajaran kita nombor 3 iaitu amal dapat diri kita daripada melakukan maksiat kepada Allah. Okey. A adalah menolak, B adalah mengamal. Okey, jawapan dia B, menolak. Dengan ada keimanan, kita dapat menolak melakukan dosa-dosa besar, melakukan maksiat-maksiat. Contohnya, kita mendekatkan diri dengan maksiat. Allah akan memberi kita satu dosa besar, lepas tu memberikan balasan kepada kita. Lepas tu dengan adanya iman, kita akan menolak segala kebukaran. Dengan adanya iman, kita akan menolak segala maksiat-maksiat yang Allah akan Ustazah. Dengan ada keimanan, kita akan menolak. Okey, Ustazah harap hari ini itu saja pembelajaran kita pendidikan Islam tingkatan 1 iaitu beriman kepada akidah, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustazah harap semua pelajar-pelajar Ustazah dapat faham apa yang Ustazah terangkan dan sama-sama kita beramal. Dengan ada ilmu, kita perlu beramal supaya kita selalu mengingati ilmu agama Allah dan kita dapat menyebarkan kepada orang lain. Okey, itu saja daripada Ustazah. Diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.